Nabi SAW berada di rumah Maimunah, dan di rumah Maimunah inilah bermulanya demam Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW masih tetap bergilir di antara rumah isteri-isterinya. Tetapi apabila sakitnya bertambah berat, maka Nabi minta izin daripada isteri-isterinya supaya membenarkannya untuk hanya berada di rumah Aisyah. Begitu tinggi akhlak adabnya. Padahal maqam beliau tak perlu minta izin menurut para fuqaha, tapi beliau minta izin supaya beliau berada di rumah Aisyah sahaja. Baik, jadi Nabi Muhammad SAW pun duduk di rumah Aisyah daripada 2 Rabiul Awal sampai beliau wafat. Kemudian demam Nabi Muhammad pun meningkat. Pada ketika itu, hadirin dan hadirat, tidak ada ubat untuk demam ini, bukan macam hari ini. Kerana demam pada masa itu adalah sesuatu penyakit yang perit, walaupun ia perkara biasa saja. Demam perkara biasa. Nabi SAW pernah mengatakan demam itu adalah salah satu azab Jahannam di dunia. Tak ada Panadol ataupun painkillers pada zaman itu. Orang mati kerana sakit demam. Aisyah, isterinya, menjaga beliau. Aisyah merawati baginda, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, dan juga membacakan doa-doa yang diajarkan Nabi kepadanya. Dan Aisyah pun ada baldi di sebelahnya. Kadang-kadang dituangkan air ke atas muka dan kepala Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika Aisyah sedang merawat Nabi SAW, dia pun jatuh sakit, kepalanya sakit. Dia pun pekik. Apa dia pekik? Wa ra'sa, wa ra'sa. Kepala aku ni sangat sakit. Sangat apa? Perit, throbbing. Dalam keadaan yang sakit, Nabi Muhammad senyum dan katakan kepada Aisyah, la ya Aisyah, bal wa ra'sa, wa ra'sa. Tidak, sebenarnya aku yang sakit kepalaku. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah yang akan engkau rugi kalau engkau mati sekarang? Nabi cakap kepada Aisyah. Padahal Nabi tahu dia yang akan pergi dulu. Aku ini masih hidup, kata Nabi, dan aku yang akan mandikan engkau, aku yang akan kafankan engkau, aku akan solatkan engkau, aku akan kebumikan engkau. Rasulullah SAW nak menyenangkan hati Aisyah. Dan pada waktu yang sama beliau nak ingatkan Aisyah tentang maut juga. Kemudian hadirin dan hadirat, seterusnya kisahnya, hari seterusnya, yakni pada hari Selasa 6 Rabiul Awal, Nabi Muhammad demamnya makin teruk. Memerintahkan supaya dibawa banyak baldi berisi air, diletakkan di tepinya. Dan Nabi pun memerintahkan supaya diambil air daripada satu perigi yang spesifik, yang khusus. Mungkin airnya luar biasa sejuknya, dan mereka semua tuangkan semua air tersebut supaya panasnya turun. Dan Nabi Muhammad juga terpaksa ikatkan serbannya di kepala dengan kuat sekali supaya hilangkan rasa sakit tersebut. Ini kepalanya betul-betul